Ta'ala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah untuk mengisi kekosongan yang ada ni, sementara masuknya waktu syuruk, kita berkongsilah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang disebut oleh baginda. Moga-moga bercahaya muka orang yang mendengar hadis-hadisku kemudian beramal dengan hadis-hadisku ini, insya-Allah. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu." Fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fi al-ard. Fa idza abghada Allahu 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni abghidu fulanan fa abghidhu. Fayabghiduhu Jibril thumma nada fi ahli as-sama' inna Allah yubghidu fulanan fa abghiduhu fayubghidunahu thumma tud'u lahu al-baghdha'u fil ard. Hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila Allah hendak membahagiakan ataupun cintakan pada seseorang hamba-Nya, Allah Ta'ala akan menyeru kepada Jibril dengan berfirman, sesungguhnya aku kasihkan si Anu bin si Anu, maka hendaklah engkau mengasihinya. Lalu Jibril pun mengasihinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit dengan katanya, sesungguhnya Allah kasihkan si Anu bin si Anu, maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya. Dengan itu penduduk langit pun mengasihinya. Setelah itu orang yang tersebut akan dikasihi dan diberi sambutan di bumi. Dan apabila Allah Ta'ala bencikan seseorang hamba-Nya, Allah memanggil Jibril serta berfirman, sesungguhnya si Anu bin si Anu ni aku membencinya, hendaklah engkau bencikan dia. Lalu Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit dengan katanya, sesungguhnya Allah bencikan si Anu bin si Anu, maka hendaklah kamu sekalian membencinya. Maka dengan itu penduduk langit pun membencinya. Setelah itu orang yang tersebut dibenci dan dipulaukan di bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis yang kita baca ini, yang pertamanya diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti mana yang kita maklum, Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat ataupun sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat di zaman Sayyidina Umar dilantik menjadi gubernur di Bahrain. Taklah kita kenal Abu Hurairah itu adalah orang yang sahabat yang suka dengan main kucing saja, tidak. Bahkan kalau baca secara keseluruhan kisah Abu Hurairah ni, dia adalah orang yang hebatlah. Masuk Islam selepas daripada peperangan Khaybar. Maknanya kalaulah sebahagian ulama mengatakan selepas daripada peperangan Khaybar itu keislaman dia, menunjukkan Abu Hurairah kesempatan beliau bersama dengan Nabi hanya sekitar 3 tahun, hampir 4 tahun begitu je. Tak lama duduk dengan Nabi. Tetapi telah dikurniakan oleh Allah ingatan yang sangat ajaib. Walaupun sekejap duduk dengan Nabi, tapi banyak mengingati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar dilantik menjadi gubernur di Bahrain. Kemudian mari zaman Sayyidina Osman, disebut dalam sejarah hari nak berlaku pembunuhan terhadap Sayyidina Osman, disebut Sayyidina Ali telah menghantar Hasan dan Husain untuk pantau keadaan Sayyidina Osman, kerana orang tidak menyangka hari itu sehingga berlaku pembunuhan khalifah. Tetapi Abu Hurairah telah memainkan peranan yang sangat besar. Bila mana tahu Sayyidina Osman dikepung, Abu Hurairah telah mengerah di kalangan para sahabat. Dia cari sahabat ni, dia cari sahabat tu, dia kumpul sehingga 700 orang. bawa mari menuju ke rumah Sayyidina Osman demi nak mempertahankan khalifah.
nak lawan geng-geng pemberontak yang ada ni. Cuma disebut dalam sejarahnya bila mana sampai di hadapan rumah Sayyidina Osman, Sayyidina Osman mengarahkan kepada Abu Hurairah supaya undur balik. Jangan lawan geng-geng pemberontak yang ada ni. Kerah di kalangan para sahabat undur balik. Oleh kerana itu arahan daripada Sayyidina Osman, maka Abu Hurairah undur balik. Tapi nak ceritanya peranan dia ni sangat besar hari nak berlaku pembunuhan terhadap Sayyidina Osman. Punca boleh berlaku tu panjanglah kalau nak cerita, tapi nak cerita berkait dengan diri Abu Hurairah pada hari tersebut. Habis zaman Sayyidina Osman, mari zaman Sayyidina Ali. Disebut Sayyidina Ali pada peringkat awalnya memberi kepercayaan kepada Abu Hurairah nak lantik menjadi gubernur di Madinah. Di zaman Sayyidina Ali tak syak lagi, para sahabat masih ramai. Masih ramai lagi. Dan bumi Madinah, apa yang kita nampak bekas seorang tokoh yang besar pernah memerintah, iaitu Nabi SAW. Tiba-tiba mari zaman Sayyidina Ali, dalam keadaan sahabat masih ramai, bumi Madinah Nabi pernah memerintah, tapi Nabi Sayyidina Ali bagi kepercayaan kepada Abu Hurairah nak lantik Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah. Di situ kita nampak tentang kehebatan dia. Cuma dia tolak jawatan tu. Dia tolak jawatan tu, dia tak nak. Kerana di zaman Sayyidina Umar dia pernah dituduh macam-macam. Panjanglah kisah dia nya. Tapi nak cerita di zaman Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali bagi kepercayaan kepada dia untuk dilantik menjadi gubernur. Mari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini memberi kepercayaan kepada Abu Hurairah juga, nak lantik dia juga menjadi gubernur di Madinah. Pada peringkat awalnya dia tolak jawatan tersebut kerana tak nak. Sebab di zaman Sayyidina Umar dia pernah kena fitnah macam-macam lah. Dia tolak jawatan. Tetapi setelah dinasihati oleh sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah terima juga jawatan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Menunjukkan dia ni adalah orang yang taklah hebat dari sudut mengingati hadis saja. Bahkan di zaman Khalifah 4 itu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah ada peranan di dalam sejarah. Di dalam kisah yang lain, untuk kita lebih mengenali diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dia sendiri, Abu Hurairah kata, kuntu ud'u ilal ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Abu Hurairah cerita, dia kata, aku ni ketika mana peluk Islam, selepas pada aku peluk Islam, ibu aku ni wahia musyrikah, dia ni dalam keadaan musyrik lagi. Jadi bila aku peluk Islam, mak aku dalam keadaan musyrik, tiap-tiap hari aku jumpa mak aku, tiap-tiap kali aku jumpa mak aku, tiap-tiap kali itulah aku seru dia dan ajak dia supaya peluk juga Islam. Tapi ibu aku ni dia menolak dalam hal tu, tak nak. Tak nak. Tibalah satu hari, bila mana aku berjumpa lagi dengan mak aku, dengan ibu aku, lalu aku seru dia lagi untuk peluk Islam. Maka jawapan dia sama juga, tak nak juga. Dan tak nak dia pada hari ini bukan hanya sekadar tak nak saja, bahkan dia ni jadi marah, kata Abu Hurairah. Mak aku ni jadi marah. Sebelum ni dia ajak peluk Islam, tak nak begitu je. Tapi hari ni lain macam. Ajak peluk Islam, bukan hanya sekadar tak nak, bahkan ibu aku ni jadi marah, dan marah dia ni sehingga mengeluarkan perkataan yang tak baik kepada Nabi SAW. Wa ana abki, menyebabkan aku ni jadi menangis. Menangis aku ni kerana bukanlah kata tak nak tu saja, hak tu perkara biasa dah dengar. Tapi menangis aku kerana sehingga ibu aku mengeluarkan perkataan yang tak baik kepada Nabi. Lalu sedihnya aku ni sehingga aku keluar daripada rumah menuju ke rumah Nabi SAW. Lalu mengadu hal ni kepada Nabi. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, dia cerita balik macam takdilah, aku ni wahai Rasulullah, setelah peluk Islam, mak aku masih dalam keadaan musyrik lagi. Maka aku tiap kali jumpa dia, tiap kali itulah aku seru dia supaya peluk Islam, tapi dia tak nak. Cuma hari ni lain macam wahai Rasulullah, ajak lagi peluk Islam, bukan hanya sekadar tak nak, bahkan dia sehingga marah diri dia ni mengeluarkan perkataan yang tak baik kepada diri Tuhan.
Maknanya Abu Hurairah cerita pada Nabi begitulah. Lalu Abu Hurairah kata, wahai Rasulullah, tolonglah, minta supaya doalah kepada ibu aku ni, biarlah Allah Ta'ala kurniakan hidayah kepada dia. Lalu dalam riwayat tu menyebut Nabi mengangkat tangan. Nabi mengangkat tangan lalu Nabi berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma hdi ummu Abu Hurairah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayat kepada ibu Abu Hurairah. Bila Nabi berdoa tu, kata Abu Hurairah, sukanya aku ni sehingga aku tak berkata apa-apa kepada Rasulullah. Aku meninggalkan Rasul sehingga menuju balik ke rumah kerana nak tengok keadaan ibu aku ni macam mana. Sampai di hadapan rumah, aku dapati pintu rumah aku tertutup. Tertutup, terkunci. Maknanya aku daripada luar, ibu aku duduk kat dalam. Mana pintu tertutup ni macam-macam lah. Mungkin ibu dia marah sehingga tak bagi Abu Hurairah masuk ke macam mana apa semua. Tapi bila aku duduk dekat luar tu, terdengar jiruhan air. Aku dengar jiruhan air ni seolah seperti mana ibu aku ni sedang mandi. Maka aku menganggap ibu aku tutup pintu tu, kunci tu bukanlah kerana marah pada dia, tidak, kerana mungkin ibu aku sedang mandi maka dia tutup pintu. Maka aku tunggu di luar sehinggalah selesai ibu aku ni tu mandi, kemudian pintu itu dibuka. Bila dibuka pintu, aku lihat keadaan ibu aku dalam keadaan khimar. Khimar ni satu pemakaian yang menutupi kepala dan labuh dia sehingga menutupi tubuh, bawah parah dada lah, dan dalam keadaan bertudung gitu. Jadi pelik, kata Abu Hurairah. Maka tak sempat berkata apa-apa. Di saat itu aku menyaksikan ibu aku telah mengangkat tangan dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila mengucap dua kalimah syahadah ibu aku itu, sukanya diri aku tak sempat berkata apa-apa kepada mak aku, sehingga aku keluar daripada rumah menuju ke rumah Nabi SAW dan bercerita hal ni kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku menyaksikan ibu Abu Hurairah telah memeluk Islam dan mengucapkan dua kalimah syahadah. Dalam keadaan suka dia cerita pada Nabi ni. Maka Nabi kata, kalau itulah keadaannya, fahamidallah, ucapkanlah alhamdulillah. Jangan duk bersorak macam dahulukan dengan ucapan alhamdulillah. Dan Nabi kata fahamidallah. Sebab apa Nabi suruh fahamidallah? Sebab bukan kesemua apa yang Nabi berkehendak dalam kehidupan dia, apa yang Nabi minta Allah Ta'ala makbulkan, tak kesemua. Walaupun hampir kesemua, tapi tak kesemua. Kita semua baca sirah tentang kematian Abu Talib. Ibu Abu Hurairah sekali Nabi doa, dikurniakan oleh Allah Ta'ala hidayah sehingga dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Abu Talib usaha Nabi lebih daripada tu, nak Islamkan orang yang dia sayang dalam hidup, tapi Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Dan kalau kita baca kisah ni sendiri pun tentang kematian Abu Talib, dia menjadi satu kisah yang kelam dalam hidup Nabi SAW. Setelah perjalanan yang sangat jauh dah, berjuangnya Nabi sehingga pembukaan kota Mekah apa semua memerintah. Tapi kalau walaupun masa dah berlalu dengan bila Nabi mengenang balik tentang kematian Abu Talib, jiwa Nabi macam seolah-olah tersangkut. Dan perkara ni Abu Bakar As-Siddiq perasan keadaan tu. Kalau tuan-tuan baca kisah hari keislaman Abu Quhafah, Abu Quhafah ni ayah kepada Abu Bakar, ayah kepada Abu Bakar. Abu Quhafah ni keislaman dia ni lewat, dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq di antara orang yang terawal membenarkan Nabi SAW. Sebab tu dia digelar sebagai As-Siddiq. Ayah Abu Bakar ni adalah orang yang lewat peluk Islam, Abu Quhafah. Hari Abu Bakar bawa ayah dia Abu Quhafah untuk peluk Islam dan berbai'ah dengan Nabi SAW, berjanji taat setia nak mengikut perjuangan Nabi. Ketika mana tangan Abu Quhafah berbai'ah dengan Nabi SAW, Abu Bakar melihat raut wajah Nabi ni seolah-olah tidak gembira. Bukanlah kerana tidak gembira kerana Islamnya Abu Quhafah pada hari tersebut,
tetapi seolah-olah Nabi sedang mengenang sesuatu perkara yang sedih dalam hidup dia, walaupun masa sudah berlalu lama dah. Sehingga Abu Bakar kata, ya Rasulullah, bila Nabi seolah-olah mengenal perkara yang lepas, sehingga dapat nampak pada raut wajah dia ni seolah dalam keadaan sedih, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, jika andai sekiranya tangan, yakni tangan Abu Quhafah yang berbai'ah dengan tangan kamu pada hari ini merupakan tangan Abu Talib, jika andai sekiranya ini adalah tangan Abu Talib, maka lebihlah aku suka wahai Rasulullah jika nak dibandingkan dengan tangan ini adalah tangan Abu Quhafah. Makna Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah Allah Ta'ala kurniakan sepenuhnya dalam hidupmu wahai Rasulullah sesuatu perkara yang sangat mengembirakan kamu, dan aku ni ada juga 2-3 perkara yang sedih dalam hidup aku rela wahai Rasulullah. Maknanya Nabi seolah-olah macam mengenal sahabat-sahabat dia sebahagian besarnya, ayah-ayah orang yang dia sayang telah peluk Islam, selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Tapi pak saudara aku, hak aku sayang dalam hidup, tak memeluk Islam, walaupun habis usaha dah Nabi buat. Menunjukkan tak ke semua dalam hayat baginda, kehendak baginda Allah Ta'ala makbulkan kurnia. Sebab itulah Abu Hurairah bila mana cerita kepada Nabi tentang mengungkapkan 2 kalimah syahadah ibu dia itu, maka Nabi kata, dahulukan fahamidallah, ucapkan alhamdulillah. Hanya sekali aku doa Allah Ta'ala kurniakan hidayah, alhamdulillah. Maka Abu Hurairah kata alhamdulillah. Nabi suruh alhamdulillah. Dan itulah kita sendiri pun begitu diajar dalam agama. Bila mana seorang siapa-siapa yang dapat nikmat yang besar dalam hidup ataupun nikmat yang kecil, sehingga nikmat yang kita dapat Allah Ta'ala kurnia mengembirakan hati kita, perlukan dengan ucapan alhamdulillah, didahulukan dengan ucapan alhamdulillah. Ada Imam Nawawi mengatakan, orang yang dapat nikmat dalam hidup, bila mana dia dahulukan dengan ucapan alhamdulillah itu, maka ucapan alhamdulillah yang dia sebut, pahala dia lebih besar daripada nikmat yang apa Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Besar pahala. Kerana di saat kita ni jadi suka dapat nikmat, Allah Ta'ala dulu kita ingat. Tak ada tu huri-huri dulu apa semua, tak ada, alhamdulillah dulu. Maka pahala tu kata Imam Nawawi lebih besar daripada nikmat yang kita dapat Allah Ta'ala kurnia. Maka Abu Hurairah mengatakan alhamdulillah. Cuma sebelum aku nak pergi ni wahai Rasulullah, nak minta doa lagi. Minta pula doa. Nabi kata doa apa pula? Abu Hurairah kata, berdoalah wahai Rasulullah, jadikanlah aku Abu Hurairah dan ibu aku adalah orang yang dikasihi oleh kaum muslimin. Maka Nabi mengangkat tangan, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya adalah orang yang dikasihi oleh kaum muslimin. Dan ternyata dalam hidup dia diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini 1000 tahun lebih, nama Abu Hurairah tetap disebut oleh orang ramai bila mana kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kitab hadis mana pun akan jumpa hadis yang diriwayatkan oleh dia. Dikurniakan oleh Allah ingatan yang sangat ajaib, sehingga dapat mengingati hadis sebanyak 5,300 lebih hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Kita bila mana mendengar kisah-kisah orang yang hebat seperti ini, terutamanya generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kira lah Abu Hurairah sama ada orang lain sendiri, dengar tentang kisah perjuangan mereka, kehebatan mereka yang Allah Ta'ala punya, maka kita kena paksa diri kita biar jatuh cinta kepada generasi para sahabat. Nabi tu Nabi lah, waktu tu wajib kena cinta dah, kena kasih dah. Tak kasih, tak cinta pada Rasulullah, tak sempurna iman seseorang itu. Tapi orang selepas daripada Rasulullah adalah generasi para sahabat. Dengar kisah mereka, kerana kita nak berjumpa dengan mereka, nak sembang, nak kenal mereka secara dekat, mereka tak ada dah. Maka nak supaya kita ni jatuh kasih kepada mereka ni, perlu mendengar kisah-kisah mereka, perjuangan mereka, kehebatan mereka. Salah seorangnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia tujuan kasihnya Imam Syafi'i bila mana tengok Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita semua tahu mazhab kita, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali dari sudut fiqhnya banyak berbeza. Banyak berbeza. Patut-patut kalau Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal berbahas. Berbahas. Kerana ada fikrah dan ada cara fiqh masing-masing. Tapi tidak. Imam Syafi'i bila mana tengok Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kata uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sayangkan orang-orang yang soleh walaupun aku ni bukan daripada kalangan mereka. Ini tawaduk Imam Syafi'i, rendah diri Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kata aku sayangkan orang-orang yang soleh seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal walaupun aku ni bukan daripada kalangan mereka. Tapi hakikatnya Imam Syafi'i di kalangan mereka lah, pak mazhab tu, imam yang besar. Mudah-mudahan dengan kasihnya aku sayang, cinta aku kepada orang-orang yang soleh seperti ini, di hari akhirat kelak dapatlah aku syafaat daripada mereka. Walaupun tak banyak, sedikit pun tak apa dah, tepiah-tepiah. Jadi kita disedai pada Nabi SAW, iaitu orang selepas daripada Nabi. Maka kita perlu juga jatuh cinta dan kasih kepada mereka ni, terutamanya generasi para sahabat dan generasi para tabi'in. Sebab Nabi kata khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Kemudian generasi selepas daripada itu iaitu generasi tabi'in. Dua generasi ini dalam sejarah kehidupan manusia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dan di kalangan tabi'in. Dengan kehebatan mereka, kasih pada mereka. Mudah-mudahan tak boleh banyak pun, tepiah sikit-sikit tak apa dah, di hari akhirat kelak dibangkit bersama mereka ke, duduk bersama dengan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang kita baca diambil daripada dia lah. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah ni bila mana dia nak kasih pada seseorang hamba dia, Allah akan perintah kepada Jibril dengan mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya si Anu bin si Anu ni aku kasih kepadanya, maka hendaklah engkau kena kasih kepada dia. Maka Jibril pun mengasihinya. Lalu Jibril ini mengisytiharkan kepada penduduk langit, wahai makhluk yang berada di langit, sesungguhnya si Anu bin si Anu Allah Ta'ala telah kasih kepadanya dan aku telah mengasihinya. Maka kamu semua perlu kasih kepada orang ini. Lalu kasih sayang penduduk langit terhadap orang itu akan diterjemahkan dalam hidup dia di atas muka bumi. Secara umum dalam hidup kita nak dapat rahmat Allah, redha Allah, kasih Allah Ta'ala ni, secara umumnya kita sebagai mukallaf perlulah kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Allah Ta'ala larang itu kita kena tinggal. Itu secara umum. Tetapi di sana mempunyai amalan-amalan yang sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sabit dengan ayat Al-Quran. Bila mana seseorang hamba tu dia lakukan amalan tersebut akan mendapat cinta Allah terhadap dirinya. Antaranya ialah bagi orang yang sembahyang pada awal waktu. Ini satu langkah, satu perbuatan yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih pada seseorang, bagi orang yang sembahyang pada awal waktu. Kalau nak dibahas dari sudut fiqh, sembahyang di tengah-tengah waktu tak boleh kan? Ataupun lewat sikit. Katalah Zuhur masuk 1:30, Asar 4:45 ataupun hampir pukul 5. Kita nak sembahyang pukul 4. Dari sudut fiqh sah je sembahyang kita. Kan wajib muasa, dia tempoh panjang. Dia ada masa dia. Boleh. Terlaksana tak? Dia punya kewajipan terlaksana. Boleh. Tapi bagi seseorang tu bila mana melaksanakan perintah daripada Allah, dia laksana pada awal waktu, ini mengundang kasih Allah pada seseorang itu. Kerana sabit dengan hadis Nabi SAW yang mungkin biasa kita dengar. Abdullah bin Mas'ud, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, satu hari aku berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala?
Nabi kata amalan yang paling dicintai oleh Allah ini adalah orang yang sembahyang pada awal waktu, kemudian buat baik pada kedua ibu bapa, kemudian berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Tiga hak Nabi sebut ni mungkin ada di hadapan kita dua. Berjihad di sini dengan maksud berperang pada jalan Allah. Jadi situasi di hadapan kita hari ini nak berperang dengan siapa? Agama kita tak terancam pun, tak ada orang khianat agama kita, tak ada orang melakukan kezaliman pada umat Islam, pada agama kita. Jadi jihad bukan tidak ada sehingga hari kiamat. Jika berlaku situasi-situasi keadaan-keadaan yang perlu kita berjihad, cumanya dimasukkan dengan keadaan kita hari ini, jihad tu boleh kata tak ada lah. Kerana jihad yang dimaksudkan dalam hadis berperang pada jalan Allah Ta'ala. Soal rakiyah, jihad ekonomi, jihad dalam kehidupan, jihad dengan nafsu tu atau perbincangan lain lah. Tapi hak Nabi sebut tiga perkara ni, dua di hadapan kita. Yang pertamanya sembahyang pada awal waktu, dan yang kedua buat baik pada kedua ibu bapa. Seperti mana kita tahulah, pada mak ayah buat baik bagi hak ada lagi berbakti kepada dia. Buat baik pada mak ayah. Bagi yang telah meninggal, maka seringkali lah kita ni kirimkan doa yang baik-baik pada kedua bapa. Kalau Allah Ta'ala makbulkan doa kita, kebaikan itu bukan hanya mak ayah kita saja yang dapat. Kita hak selalu duk doa pada mak ayah ni, telah buat baik kepada mak kita, ayah kita, maka buat baik itu, doa itu menyebabkan mengundang kecintaan Allah terhadap diri kita ni, orang yang berdoa. Hak kita minta Allah Ta'ala makbul, mungkin mak ayah kita dapat di alam barzah ataupun di hari akhir akhlak, kerana dapatnya anak yang soleh sering kali berdoa pada kedua bapa. Tapi kita ni sendiri hak doa pada kedua bapa, kita juga boleh bermanfaat di atas doa yang kita kirim itu. Sebab itulah kita buat baik pada kedua bapa ni 2-3 minit kita boleh berdoa untuk diri kita, maka 2-3 minit tu jugalah untuk mak ayah kita. Tabung lalu hari Jumaat, kita seringkali paling-paling tidak orang ni kalau tak ada duit macam mana sekalipun, seminggu sekali pun dia akan sedekah. Terutamanya pada hari Jumaat, lalu tabung dia akan letak. Jadi letak sedekah kita, bahagian kita, sedekah untuk mak ayah kita. Kadang-kadang mak ayah kita kalau dia masih hidup, tak pun kita kirim duit pada dia, kerana buat baik. Tapi dah dia tak ada dah, nak bagi duit macam mana? Maka ada peruntukan untuk mak ayah kita, sedekah niat pada diri dia. Ini untuk mak aku, ayah aku. Moga-moga sedekah ni dapat pahala kepada dia. Jadi itu cara di antara kita buat baik kepada orang yang telah meninggal. Maka bukan hanya sekadar mak ayah kita saja yang dapat manfaat, bahkan kita ni hak buat baik begitu, kita juga dapat manfaat, mengundang cinta Allah terhadap diri kita. Antara yang lain juga ialah beramal, istiqamah dalam melakukan amal ibadah walaupun sedikit. Ini Allah Ta'ala suka. Nak dibandingkan dengan orang banyak, waktu iman ni naik, banyaklah dia buat amal ibadah. Lepas pada tu esok tak ada. Bila pula nak buat banyak begitu, tak tahu bila. Mari hari semangat tahajud 3.30 boleh bangun. Dah boleh berdiri lama baca. Sampai subuh. Taklah kita kata tak boleh pahala tu, boleh lah pahala. Tapi habis hari tu, bila pula nak tahajud, tak tahu bila pula. Mari bulan Ramadan, semangat kita. Tahajud boleh buat begini. Panjang, sampai sahur boleh berdiri sembahyang tahajud. Lepas tu habis Ramadan, bila pula nak tahajud? Tak ada, tunggu tahun depan pula. Nak dibandingkan dengan orang yang tak banyak buat amalan. Tahajud mungkin dia tak panjang, 2 rakaat je. Subuh lewat, mungkin bangun pukul 5, siap-siapkan diri apa semua 5 suku. Bolehlah sembahyang tahajud 2 rakaat. Tambah dengan taubat 2 rakaat. Lebih masa 10 minit ambil Quran, kerana tak berapa lancar sangat, bolehlah 2 muka ataupun 2 line. Tak banyak amalan, tapi tu dia boleh buat. Tapi esok buat pula, esok pun begitu juga, lusa pun begitu juga. Tiap-tiap hari dia boleh istiqamah dalam keadaan begitu. Tapi kalau nak cerita hebat amalan dia, taklah berapa hebat sangat, tapi berterusan.
maka itulah lebih disukai oleh Allah nak dibandingkan dengan orang yang banyak. Hari ni habis, bila pula nak buat tak tahu bila. Lebih disukai oleh mengundang kecintaan Allah terhadap seseorang hamba, istiqamah dalam melakukan amal ibadat. Di antara yang lain juga mengundang cinta Allah itu iaitu masjid. Kerana semua kita tahu masjid adalah satu tempat yang disukai oleh Allah Ta'ala kerana rumah dia. Maka bagi sesiapa yang melazimi masjid dalam hidup dia kerana Allah Ta'ala, maka dia juga dapat mengundang cinta Allah terhadap diri dia. Kerana kita duduk satu tempat yang disukai oleh Allah. Ada apa-apa mari kat masjid. Bukan hanya sekadar waktu sembahyang saja, tidak. Bahkan nak sembahyang zuhur pukul 12 tu ada dah dia kat masjid. Buat apa? Tak kira lah buat apa, tapi hati tu terikat dengan masjid. Selain daripada hak dapat fadilat-fadilat yang lain, antaranya kita juga mengundang cinta Allah terhadap diri kita bagi orang yang duduk di masjid. Antara yang lain juga iaitu jadi orang yang sentiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sabit dengan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku sayang, aku kasih pada orang-orang yang bertaubat. Jadi kita orang yang sentiasa bertaubat pada Allah. Walaupun kita tahu kita tak pernah lakukan dosa-dosa yang besar mungkin. Tak pernah pun. Tapi setiap kali berdoa pada Allah, ya Allah, aku bertaubat padamu di atas dosa-dosa. Yang mungkin sebahagian dosa-dosa dalam hidup aku selama 40-50 tahun, sebahagian besarnya mungkin aku tak ingat dah aku buat. Tapi seringkali minta keampunan daripada Allah, letaknya perkataan taubat itu. Kerana jadi orang yang suka bertaubat. Taklah kita buat dosa besar, tapi taubat sama pada Allah. Kerana ingat kita sebagai manusia ada salah dan silap. Dalam hidup kita sebagai manusia ni, salah silap ni tetap berlaku. Tetap berlaku, cuma besar dengan kecil je. Mungkin dosa kecil berlaku dalam hidup. Tak ada mungkin lah ada kita ni bukan malaikat. Tak kira lah kita ustaz ke siapa, salah silap tetap berlaku. Dan kalau kita nak bahas salah silap dalam hidup kita ni, keadaan yang boleh berlaku banyaklah. Kita mungkin dosa kita sebagai seorang anak terhadap orang tua mungkin ada. Mungkin ada. Dosa kita sebagai seorang suami terhadap isteri mungkin ada. Dosa kita sebagai seorang orang tua, sebagai ayah terhadap anak-anak amanah yang Allah Ta'ala kurnia terlepas pandang mungkin berlaku. Tu baru kita duk bilang soal orang yang dekat-dekat dengan kita je. Tak bercakap soal jiran lagi, seperti mana disebut dalam hadis hak kita ni berjiran. Soal kita buat amal malak dengan banyaklah. Bukan kata kita buat dosa tu, tapi benda yang boleh berlaku dosa terhadap diri kita, cabang-cabang tu banyak kalau nak dibahas. Maka menunjukkan salah silap dalam hidup kita ni tetap berlaku. Tapi walaupun kita tak melakukan dosa-dosa besar, tiap kali angkat tangan sentiasa mengungkapkan perkataan taubat pada Allah, lebihlah orang yang seperti ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dibandingkan kita buat amalan sembahyang sunat sembahyang tu tapi tak keluar pun perkataan untuk bertaubat pada Allah, duk rasa diri ni hebat begitu. Tak salah lah pada diri dia, tapi lebih Allah Ta'ala suka seperti ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sebab itulah kita ni dalam hidup ni biar ada masa dan waktu peruntukan yang kita boleh putuk dalam hidup kita seharian. Tak lama, ambil masa 2-3 minit tak apa dah, untuk kita bercakap dengan diri sendiri, bertawajuh pada Allah. Kemana aku ni ya Allah? Kalau tak boleh buat tahajud pun, mungkin lepas subuh, lepas zikir sorang-sorang, ambil masa 2-3 minit bercakap pada diri sendiri. Kemana aku ni ya Allah? Sebab dah tu kita diminta supaya perbanyakkan doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Uruskanlah urusan hidup aku ni ya Allah. Janganlah kau keserahkan urusan hidup aku ni kepada diriku walaupun sekelip mata. Kadang kita ni kalau
uruh kita, hidup kita sendiri, kadang-kadang kita tertewas. Kadang-kadang kita tertewas dengan hawa nafsu kita. Kita tertewas dengan cara pemikiran kita. Sebab tu hidup ni serah pada Allah Ta'ala. Suruh Allah Ta'ala uruh kehidupan kita. Biar ada masa dah tu 3 minit dalam hidup satu hari kita merenung keadaan kita. Kemana aku ni ya Allah? Adakah amalan yang aku buat selama ni telah diterima oleh-Mu ya Allah? Dosa-dosa aku yang mungkin berlaku dalam tempoh hidup 40-50 tahun ni, adakah diampunkan oleh-Mu ya Allah? Sebab kita ni kadang-kadang bila amalan tu dibuat seharian, hari-hari dibuat, kadang-kadang kita jiwa tu dia jadi macam feeling tu tak ada dah. Mungkin solat 5 waktu kita buat tiap-tiap hari, mungkin lepas pada solat kita sibuk dengan kerja kita apa semua, tak apalah, itu tanggungjawab dalam kehidupan. Tapi kita rasa berbeza setiap kali bila mana datangnya bulan Ramadan kita berterawih, perasaan kita lain. Kalau tak dibahas terawih tu sunat je, patut-patut hak ni lebih kita, perasaan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi setiap kali kita solat 5 waktu, mungkin dia tak mari perasaan. Hanya sekadar kita macam seolah-olah macam nak lepas tanggungjawab. Tapi terawih kita mari boleh sembahyang dengan penuh khusyuk, dengan penuh keisafan. Sebab benda tu dia setahun sekali mari. Sebab tu kita kena ada waktu-waktu peruntukan. Kadang-kadang kita berdoa pun oleh kerana imam berdoa, kita pun angkat tangan berdoa, tapi hati ke lain. Tak apalah, tak cumanya sebab tu kita kata perlu ada 2-3 minit untuk kita bertawajuh, bercakap pada diri sendiri, untuk mengambil perasaan, mengadu pada Allah Ta'ala, bercakap pada Allah, kemana aku ni ya Allah. Maka waktu itulah kita akan lahir perasaan untuk nak bertaubat. Dan seringkali kita buat perbanyakkan taubat dalam hidup, maka itu satu amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebahagian besar yang mungkin besar dan harapan kita telah diampuni oleh Allah, tapi kita bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Syuruh. Itulah di antara 2-3 perkara lah. Banyak lagi kalau nak dibahasnya. Tapi taklah bererti amalan-amalan yang kita dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala itu tak menggunakan kasih Allah. Cuma saya cerita ni sabit dengan hadis, sabit yang Allah Ta'ala istihar, membuat aku sayang. Ni dia. Dah banyak lagi lah di atas. Kemudian Allah ni bila mana dia nak bencikan pada seseorang, dia akan berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya si anu bin si anu ni aku benci kepadanya, perlulah engkau benci padanya. Lalu Jibril pun membencinya, dan Jibril mengisytiharkan kepada penduduk langit dengan mengatakan, sesungguhnya wahai makhluk di langit, si anu bin si anu ni Allah Ta'ala benci kepada dia dan murka pada dia. Maka aku telah murka pada dia, aku telah bencinya. Maka kamu sekalian wahai penduduk langit kena benci kepada orang ni. Maka benci Allah, murka Allah itu diterjemahkan dalam hidup dia di atas muka bumi. Soal Allah Ta'ala benci, taklah secara rambam begitu Allah Ta'ala nak suka orang ni, Allah Ta'ala nak benci, tak. Benci seseorang itu jatuh daripada Allah kepada seseorang itu jatuh. Benci ni kerana perbuatan seseorang itu sendiri, kerana perbuatan hamba itu sendiri menggunakan benci Allah Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala ni ni aku benci orang ni, tak. Tapi menggunakan benci Allah itu kerana perbuatan seorang hamba itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dia bila mana seseorang itu telah melampaui keadaan. Allah rahmat dia ni luas, dan Nabi sebut mana-mana, Al-Quran sendiri pun sebut pengampunan Allah ni sangat luas. Mana-mana hamba aku yang melakukan dosa pada waktu siang, aku buka pintu seluas-luasnya pada waktu malam untuk dia memohon keampunan daripada aku. Kalau andai dia ni terjerumus, tersalah buat silap dalam hidup, menyebabkan dia ni berdosa yang aku tetap apa semua, pada waktu siang, waktu malam aku buka pintu seluas-luasnya untuk terima taubat, untuk terima keampunan kalau dia minta. Demikian juga orang buat maksiat pada waktu malam, aku buka seluas-luasnya pintu pada waktu siang untuk diampunkan dosa hamba aku ni. Itu keadaan rahmat Allah Ta'ala.
Tapi ada bila mana sesuatu benda sehingga hamba tu ni buat mengundang benci Allah. Dia bila mana sangat melampaui batas. Sebagai contoh, sifat yang bakhil bukanlah sifat yang baik. Dan sifat yang bakhil ini adalah sifat yang dilarang dalam agama. Tak boleh yang ada sifat bakhil ini pada setiap orang. Tetapi bila mana bakhil ini ada pada diri orang yang berharta. Kita ni hak tak berharta bukanlah ada sifat bakhil pun tak baik juga. Tapi bila mana orang yang telah dikurniakan rezeki oleh Allah yang sangat luas, harta yang sangat banyak, tiba-tiba munculnya sifat bakhil pada diri dia, maka ini satu sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Setiap orang kena ada sifat malu. Kalau tak ada sifat malu ni, tak boleh. Islam suruh ada, kena ada sifat malu ni, dasar pada hadis Nabi, orang lelaki ke orang perempuan. Tapi di antara orang lelaki dengan orang perempuan ni, malu ni kena lebih pada orang perempuan lah. Kena ada sifat malu tu. Tapi bila mana orang perempuan ni sudah hilang ada sifat malu, ini adalah sesuatu benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala kata tak apa, orang lelaki tak ada malu pun tak apa, tak boleh juga. Tapi orang yang sepatutnya lebih ada sifat malu dalam diri, bila mana terjabuk dalam hal ni, maka itu mengundang kebencian Allah Ta'ala. Orang awam kita secara umum kalau buat dosa, buat maksiat, Allah Ta'ala letak dosa dan menjadi kesalahan di sisi Allah Ta'ala. Tapi bila mana orang yang faham agama, orang yang telah dikurniakan ilmu oleh Allah Ta'ala, mu faham Al-Quran, mu faham hukum hakam, mu faham hukum fiqh, tiba-tiba mu sendiri yang buat amal maksiat pada aku, maka ini satu perbuatan yang lebih dibenci oleh Allah nak dibandingkan dengan setiap orang yang melakukan dosa. Bukan kata kita buat dosa ni kita orang awam hak tak pandai apa semua kerana jahil kita, bukanlah kerana Allah Ta'ala tak salah, salah tetap dosa. Tapi bila mana orang yang faham agama, dialah menipu orang, dialah buat benda ni, dialah buat, sedangkan ilmu aku bagi kepada kamu sangat banyak sehingga kamu faham tentang agama, tapi mu sendiri buat, ini mengundang kebencian Allah pada seseorang. Dia begitu keadaan. Bila Allah Ta'ala benci, akan berfirman pada Jibril. Mudah-mudahan dipermudahkan bagi diri kita dalam hidup ni, buat perkara amalan-amalan yang mengundang cinta Allah, dan kita minta berlindunglah daripada Allah, daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang benci Allah terhadap diri kita. Mudah-mudahan dengan satu hadis yang kita kongsi yang bermanfaat kepada kita bersama insya-Allah. Maka sekadar itulah, lewatlah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah. Hah?